Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang bersama saya Janet Bennett dalam edisi khas Parlimen 3 Ogos 2020. Tumpuan edisi khas Parlimen hari ini. Cadangan menaik taraf keseluruhan jalan dari Persimpangan Bintulu ke Samalaju kepada dua lorong, dua hala akan dicadang dimasukkan dalam rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Menteri Kanan Kejaraya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, kementeriannya akan berbincang dan memanjangkan cadangan tersebut ke Unit Perancangan Ekonomi EPU di Jabatan Perdana Menteri JPM untuk kelulusan. Sementara itu, jelasnya KKR mengambil maklum dan amat prihatin terutamanya yang melibatkan aspek keselamatan, terutamanya melibatkan projek Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak. Untuk maklumat Ahli Berhormat Bintulu, KKR telah mengadakan sesi pemeriksaan baru-baru ini dan mengenal langkah-langkah penambahbaikan khususnya dari aspek pelan pengurusan trafik atau dengan izin Traffic Management Plan atau singkatannya TMP dan audit keselamatan jalan ataupun Road Safety Audit, ringkasannya RSA. Berkaitan itu, JKR Sarawak selaku pegawai penguasa akan mengiatkan lagi pemantauan berterusan bagi memastikan pelaksanaan projek mengikut spesifikasi, kualiti dan selamat digunakan oleh pengguna jalan raya di sepanjang jajaran projek Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak. Beliau berkata demikian semasa sesi penggolongan bagi Kementerian Kejaraya pada persidangan Dewan Rakyat hari ini. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Putrajaya tersebut memberitahu kementeriannya mengambil maklum berkenaan keperluan pelaksanaan kerja penyelenggaraan menaik taraf jalan dari Simpang Bakun ke Empangan Bakun yang berlubang-lubang dan cadangan untuk mewujudkan jalan pintas ke Pekan Sebau. Kementerian ini telah melaksanakan penjagaan rutin bagi jalan Simpang Bakun ke Empangan Bakun dengan anggaran peruntukan sebanyak 345.5 ribu sebulan. Manakala sebanyak 6.15 juta telah diperuntukkan untuk kerja-kerja berkala pavement dan berkala bukan pavement dari tahun 2017 hingga 2019 yang lalu. Sehubungan dengan itu, kementerian ini mengambil maklum berkenaan keperluan pelaksanaan kerja penjagaan di lokasi tersebut. Kementerian ini juga akan memberi pertimbangan yang sewajarnya bagi senarai penyelenggaraan di lokasi tersebut dalam kelulusan peruntukan di bawah program penjagaan berkala yang akan datang. Laporan berikut pula. Dalam usaha merapatkan jurang digital di antara bandar dan luar bandar, pihak kerajaan telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk menambah baik perkhidmatan jalur lebar di kawasan Parlimen Baram. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata, beberapa projek pembinaan dan naik taraf menara komunikasi akan dan sedang dibina. Antaranya pembinaan 43 menara komunikasi dan menaik taraf 46 alat pemancar komunikasi di menara komunikasi sedia ada. Selain itu, sebanyak 6 menara komunikasi baru sedang dibina di Parlimen Baram. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Baram Anyik Ngau mengenai status permohonan perkhidmatan talian telefon untuk kampung dan rumah panjang di kawasan Parlimen Baram dalam persidangan Dewan Rakyat hari ini. Jelas Datuk Zahidi lagi, Kementerian dan SKMM bersama pihak industri serta pelbagai agensi kerajaan kini dalam perancangan mengenal pasti lokasi berpenduduk di kawasan Parlimen Baram bagi memantapkan kualiti dan liputan perkhidmatan yang akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Tambahan mengenai isu tersebut, Ahli Parlimen Baram Anyik Ngau mencadangkan agar kemudahan Wi-Fi Connect Me disediakan di kawasan pedalaman. Kalau menara-menara ini tak dapat dibina, saya cadangkan supaya kemudahan Connect Me ni di Wi-Fi Connect Me ni disediakan untuk tempat-tempat di kawasan-kawasan pedalaman. Khususnya saya rasa di kawasan Ilim Marudi, sebab kawasan kat Rumah Asam, Rumah Jus dan Rumah Ngelingkong ini adalah liputan mereka adalah daripada negara jiran. Dalam perkembangan lain, menyamakan keadaan yang dihadapi kawasan Baram dengan kawasan Hulu Rajang, Ahli Parlimen Hulu Rajang Datuk Wilson Unggap Kumbong memohon kerajaan menggantikan penggunaan diesel kepada solar hybrid. Kadang-kadang genset kena curi, kadang-kadang genset kehabisan minyak. Jadi masa kehabisan minyak, menara ada tapi tidak berfungsi. Jadi kita ada teknologi baru ialah menggunakan solar hybrid. Jadi saya mohon supaya kerajaan pada hari ini gantikan
diesel tu dan menggunakan secara solar hybrid. Mengulas lanjut, Datuk Zahidi memberitahu kerajaan kini dalam usaha mencari teknologi yang baharu yang memfokuskan kawasan luar bandar terutamanya di Sabah dan Sarawak. Ini berlaku dan ini sukar dikawal sebab masuk kawasan pendalaman. Walaupun kita tengah mencari teknologi yang baru, antaranya penggunaan satelit dan sebagainya. Justru, tambah Datuk Zahidi, program makmal infrastruktur digital negara yang akan diadakan pada 13 hingga 14 Ogos ini akan mengkaji secara terperinci bagi tujuan merapatkan jurang digital bandar dan luar bandar. Berita seterusnya, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan mensasarkan untuk melahirkan 5,000 agropreneur muda berumur 18 hingga 40 tahun menjelang tahun 2020 di bawah program agropreneur muda yang telah dilaksanakan sejak 2016. Menterinya, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata program agropreneur muda menawarkan 3 perkhidmatan iaitu geran sebanyak RM20,000, pinjaman sehingga RM200,000 dan bimbingan teknikal kepada semua belia. Kementerian juga melaksanakan program-program lain termasuk program latihan kemahiran pertanian kebangsaan. Program ini dilaksanakan di bawah pendidikan latihan teknikal dan juga vocational dan mensasarkan petani antara umur 18 hingga 25 tahun. Program lain termasuk program mobiliti tenaga kerja dalam sektor aku makanan dan juga program geran pembedanan pembiayaan modal. Beliau berkata demikian semasa menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Sibuti Lukanisman Awang Sauni semasa persidangan Dewan Rakyat hari ini. Selanjutnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah meminda Seksyen 31 Akta Kanak-Kanak 2001 pada 2016 sebagai langkah-langkah pencegahan, advokasi dan intervensi dalam usaha menangani kes kematian kanak-kanak akibat tertinggal di dalam kereta oleh ibu bapa maupun penjaga. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof berkata, kementerian memandang serius kes berkenaan walaupun bilangan kes tidak besar. Tuan Yang di-Pertua memandangkan kes ini satu isu yang juga besar. Kementerian sedar betapa seriusnya insiden begini. Kementerian telah mengambil langkah-langkah pencegahan, edukasi dan intervensi seperti berikut, iaitu yang pertama melalui Seksyen 31 Akta Kanak-Kanak 2001 mengenai penganiayaan, pengabaian dan pembuangan dan pendedahan kanak-kanak telah dipinda pada tahun 2016 dengan memasukkan perkataan atau bertindak secara cuai dan juga meningkatkan tempoh maksima hukum penjara daripada 10 tahun kepada 20 tahun atau denda daripada RM20,000 kepada RM50,000 atau kedua-duanya dan perintah khidmat masyarakat sebagai hukum mandatory. Semasa menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kota Semarahan, Rubiah Wang pada persidangan Dewan Rakyat hari ini, beliau berkata perkhidmatan kaunseling turut disediakan kepada ibu bapa sebagai proses intervensi. Tambahnya, kementerian juga akan terus berusaha menjalin kerjasama daripada pelbagai agensi, kementerian termasuk Kementerian Pengangkutan, Kementerian Jalan Raya dan agensi yang lain untuk terus mewujud kesedaran kepada ibu bapa. Sekian bersama saya, Janet Bennett dan kru penerbitan. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Bulletin UKAS. Salam UKAS.